Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. Yang dimuliakan Tuan Imam, Setiausaha Masjid An-Nur, barisan jawatankuasa Masjid An-Nur, dan seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firman Allah Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. Surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam daripada ayat 17 dan seterusnya. Maksudnya firman Allah Ta'ala, Inna balawnahum, sesungguhnya kami telah menguji mereka, iaitu orang-orang musyrikin Mekah. Semua musibah adalah ujian. Allah berkata, kami telah menguji orang-orang Mekah, iaitu dengan kemarau dan kelaparan. Dan supaya orang Mekah lebih faham apa maksud ujian, bagaimana bentuk ujian dan apa tujuannya, maka Allah buat contoh perumpamaan, iaitu kama balawna ashabal jannah, sebagaimana kami telah menguji ashabal jannah, pemilik-pemilik kebun. Ashabal jannah, pemilik-pemilik kebun. Iz aqsamu la yasrimunnaha musbihin, ketika mana mereka bersumpah, la yasrimunnaha musbihin, pasti mereka akan dapat memetik buah-buah daripada kebun mereka di waktu pagi. Wala yastasnun, dan mereka tidak menyebut insya-Allah. Tengok, apa tujuan musibah, apa tujuan ujian? Ialah untuk merawat penyakit. Percayalah. Sebab itu dalam bahasa Arab, kalau kita belajar bahasa Arab, musibah daripada perkataan asaba yusibu isabah. Asaba yusibu isabah. Apa makna isabah? Apa makna asaba yusibu? Iaitu menepati. Asaba yusibu isabatun, iaitu menepati. Jadi daripada perkataan isabatun ataupun daripada perkataan asaba, lahirlah perkataan musibah, iaitu menepati. Menepati apa ni? Iaitu bila manusia ditimpa penyakit, maka Allah mengubati penyakit tersebut dengan tepat. Itu tanda Allah tu sangat sayang kepada hambanya. Allah tak biarkan hambanya dalam keadaan berpenyakit. Sebab Allah bersifat Ar-Rahmanur Rahim. Bila lihat hambanya dah ada penyakit dan lalai dan lupa dan cinta dunia, maka Allah rawat.
Dan Allah bagi contoh dalam kisah yang saya baca daripada surah Al-Qalam. Allah kata apa? Kami nak rawat penyakit pemilik kebun. Apa penyakit pemilik kebun ni? Pertama, la yasrimunnaha musbihin iz aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Mereka bersumpah akan memetik buah-buahan daripada kebun mereka, bersumpah. Dan wala yastasnun, mereka tidak menyebut insya-Allah. Itu penyakit pertama. Penyakit apa tu? Nampak mudah aja. Bila bercakap tak sebut insya-Allah, kecil je ustaz, tak ada apa pun, tak. Bila kita tak sebut insya-Allah, kita yakin pada kudrat kita, kita yakin pada usaha kita, kita yakin pada ikhtiar kita, itulah syirik kepada Allah. Bila kita yakin pada usaha kita, aku telah buat, pasti dapat, aku telah ambil segala langkah untuk menjaga keselamatan, pasti selamat, itulah syirik kepada Allah. Dan penyakit yang paling besar yang berlaku pada umat Islam ialah bukan banjir, tetapi syirik kepada Allah. Bila bercakap saya akan buat, tapi tak sebut insya-Allah. Bila dia tak sebut, dia rasa dengan kudrat dia, dengan akal dia, dengan kecerdikan dia, dia boleh buat apa yang dia rancang. Itulah syirik kepada Allah. Dan kisah ini juga hampir sama dengan kisah yang berlaku dalam surah Al-Kahfi. Biasa bacakan tuan-tuan muslimin muslimat, biasa baca surah Kahfi kan? Wajar baca. Okey, apa cerita yang Tuhan sebut dalam surah Al-Kahfi? Cerita apa tu? Siapa yang biasa baca ni? Wali 9? Pemuda Kahfi. Okey, selain daripada tu, selain daripada kisah pemuda Kahfi, Nabi Musa dengan Khidir, selain daripada tu kisah Zulkarnain, selain daripada tu Allah tegur Nabi lawan tadi. Pasal cerita kafir Nabi katakan boleh datang esok. Nabi lupa insya-Allah. Selain daripada tu dah habis dah. Ada tak ayat ana aksaru minka malan? Ada kan? Itu kisah apa tu? Di permulaan surah Al-Kahfi, Tuhan cerita dua orang lelaki. Seorang beriman kepada Allah tapi miskin, seorang kaya tapi mempunyai dua kebun yang besar, lebat dan rindang, dikelilingi pula oleh pokok-pokok kurma, kemudian diselang-seli pula dengan sungai-sungai yang lebat. Tuhan yang banyak, Tuhan bagi pada siapa ni? Orang yang syirik kepada Allah. Adapun orang yang beriman, Allah bagi apa? Miskin, tidak memiliki apa-apa. Untuk apa ni? Untuk Allah menguji manusia. Allah bagi miskin, Allah nak menguji. Allah bagi kaya pun Allah nak menguji. Maka akhirnya yang kaya, yang memiliki kebun ini berkata, ana aksaru minka malan wa a'azzu nafara. Aku lebih banyak, dia berkata kepada orang miskin, aku lebih banyak harta daripada kamu. Itu syirik kepada Allah. Bila dia mendakwa dia lebih banyak harta, maka secara tak langsung dia mendakwa semua harta yang dia dapat adalah hasil usaha dia. Itu syirik pada Allah. Semua yang dapat hasil daripada kecerdikan dia, itu syirik kepada Allah. Manusia tak akan dapat apa-apa melainkan dengan izin Allah, bukan kerana kecerdikan kamu, bukan kerana usaha kamu. Berapa ramai yang usaha tak dapat, dan berapa ramai yang tak usaha Allah bagi. Boleh? Okey, kita balik pada kisah dalam surah Al-Qalam. Bila penyakit tuan kebun ni, apa dia? Dia yakin pada usaha dia dan dia tidak menyebut insya-Allah. Maka Allah nak rawat penyakit tersebut. Okey? Boleh Kita biasa cakap, bila cakap nak buat apa ke, nak pergi mana, sebut tak insya-Allah? Biasa tak sebut? Biasa ke sebut ke jarang? Kuat sikit, biasa sebut ke jarang? Jarang. Itu penyakit tu. Penyakit tu. Penyakit Okey. Kemudian kata pemilik kebun ni, fatafa 'alaiha ta'ifum min rabbika wa hum naimun. Tengok Tuhan nak rawat. Penyakit tu bahaya. Bila tak percaya pada Allah,
percaya pada diri sendiri, dia akan syirik pada Allah. Maka Allah pun rawat. Macam mana Allah rawat? Allah kata fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum naimun. Ketika mereka tidur waktu malam sebelum waktu pagi untuk petik buah, Tuhan kata apa? Kebun-kebun mereka semuanya terbakar hangus, seperti padan jarak, padan terkukur. Fatafa 'alaiha ta'ifun, datang satu benda yang mungkin angin ribut kencang dan akhirnya menghanguskan dan menghancurkan kebunnya. Itu rawatan Allah. Fa asbahat kassarim, maka kebun itu menjadi apa? Kassarim, licin. Okey. Fatanadaw musbihin, tuan punya kebun tak tahu lagi ni apa cerita ni. Maka pagi besok dia kejut awal-awal kawan-kawan dia, jom bangun. Untuk apa? Anirdu ala harsikum in kuntum sarimin. Kalau betul kamu nak petik buah-buahan di pagi hari, bangun sekarang. Fantalaqu wa hum yatakhafatun. Lalu mereka pun berjalan untuk memetik buah-buah daripada kebun mereka dalam keadaan wa hum yatakhafatun, dalam keadaan mereka bersembunyi-sembunyi dan tidak bercakap dengan kuat. Ini penyakit kedua. Apa dia penyakit kedua? Alla yadkhulannahal yawma alaikum miskin, supaya jangan orang miskin dengar dan supaya orang miskin tak dapat petik buah-buah daripada kebun kita. Ini penyakit kedua. Penyakit apa ni? Bakhil, kedekut, kan? Kita ada tak sifat kedekut? Oh, tak ada. Kalau bila masa orang nak minta ke, nak pinjam ke, bagi je. Ke banyak soal? Oh, banyak soal. Kedekut lah tu. Bila dia rasa itu kebun dia, itu hak dia, itulah punca dia kedekut. Punca manusia kedekut dan bakhil, dia rasa itu hak dia, orang lain tak berhak. Dan punca manusia pemurah ialah dia rasa itu hak Allah, dia hanya pemegang amanah, kan? Okey. Falamma waghadaw ala hardin qadirin, lalu mereka pun keluarlah berpagi hari. Untuk apa? Dengan penuh yakin qadirin, dengan penuh yakin mereka mampu memetik buah-buah daripada kebun mereka. Falamma ra'auha qalu inna ladallun, maka tatkala mereka lihat kebun mereka, mereka kata apa? Inna ladallun, kami dah tersesat, ini bukan kebun kami. Sebab apa? Sebab apa? Kebun dia Allah rawat penyakit manusia dengan cara apa? Allah bakar kebun dia hangus sampai tak nampak rupa, sampai tuan punya kebun yakin itu bukan kebun dia. Ini bukanlah rupa kebun kami, bukan macam ni. Subhanallah, tengok rawatan Allah, kan? Macam kita lah, bila banjir kan, kita pun keluar. Bila balik rumah, tengok rumah tak ada, kita kata apa? Ini bukan tapak rumah kami ni. Tapak rumah kami bukan macam ni. Betul tak? Makna apa tu? Allah sedang merawat penyakit kita. Penyakit apa? Saya tak tahu. Penyakit orang kemubu saya tak tahu, sebab saya tak duduk kat sini. Tapi ada penyakit tak kita? Ada penyakit tak? Kalau tak mengaku penyakit, itulah penyakit. Subhanallah. Ada kan? Kemudian ada yang cerdik sikit di kalangan tuan punya kebun, dia kata apa? Bal nahnu mahrumun. Tak, kita bukan tersesat. Memang betul inilah tapak kebun kita, tapi nahnu mahrumun. Kita telah diharamkan oleh Allah daripada memetik buah. Sebab apa? Kita ada penyakit. Nampak tak? Tengok cara Allah merawat. Itulah musibah. Kita tanam pokok, kebun yang besar, buah lebat, besok dah nak petik, tiba-tiba terbakar hangus. Musibah ke rawatan? Orang yang tak faham dia kata musibah, tapi orang beriman dia kata apa? Rawatan. Saya bagi contoh. Kalau seorang bapa kemudian dia juga adalah seorang doktor, bila dia tengok anak dia ada penyakit kencing manis, dan penyakit kencing manis anaknya dah kritikal, dah kena potong.
Kalau tak potong merebak. Bapa ni yang bersifat penyayang dan berdasarkan ilmu kedoktoran yang dia belajar, dia ambil masa tak nak buat keputusan untuk potong kaki anaknya? Dia ambil masa tak? Dia ambil masa ke? Kenapa ambil masa? Kalau lambat potong merebak, dia ambil masa tak? Tak, masa tu juga dia buat keputusan, dia akan potong kaki anaknya. Okey, bila dia buat keputusan dia potong kaki anaknya, adakah dia tak sayang pada anaknya? Adakah dia tak sayang? Subhanallah, itulah bapa yang penyayang. Dia potong kaki bukan tak sayang, tapi nak selamatkan kehidupan anaknya. Subhanallah. Walaupun nampak pedih, walaupun nampak hilang kaki, tapi sebenarnya nak selamatkan kehidupan. Anak pula, bila dia tahu dia ada penyakit keciman ni, dan kalau tak potong akan merebak dan akan membawa kematian, bila bapa buat keputusan nak potong kaki, dia rasa tak bapa tu zalim kepadanya? Dia rasa tak? Tak. Bahkan dia rasa bapa ni memang sayang pada dia. Sebab apa? Bapa nak selamatkan dia. Subhanallah. Itulah rawatan Allah. Bila Allah sayang pada hambanya, Allah tak bagi nikmat. Allah bagi apa? Allah bagi apa? Musibah. Musibah itu adalah rawatan. Dan banyak disebut dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khaira yusib minhu. Siapa yang Allah nak kebaikan kepadanya, maka Allah bagi musibah kepadanya. Siapa yang Allah nak baik, Allah bagi musibah. Nampak tak? Jadi sebenarnya Allah nak tak orang dabung ni, orang kemubur jadi baik? Allah nak tak? Tapi caranya apa dah? Allah tak bagi orang dabung ni kaya mewah macam orang Kuala Lumpur. Orang tak bagi orang dabung ni hidup senang, tapi Allah bagi musibah banjir. Sebenarnya itulah tanda Allah sayang kepada kita. Sebab apa? Kita ada penyakit, Allah nak hilangkan penyakit itu. Penyakit kita yang paling besar apa dia? Penyakit tu yang telefon. Oh, tak jumpa penyakit lagi. Oh, sekarang nak cari penyakit. Dah berapa lama banjir? Dah berapa lama banjir? Sebulan tak jumpa lagi penyakit. Jumpa dah. Penyakit apa tu? Tadi saya sebut apa? Syirik kepada Allah. Nabi sebut dalam satu hadis yang sahih, inna akhwafa ma atakhawwafu ala ummati al-isyraku billah. Perkara yang paling aku takut, yang paling aku bimbang berlaku kepada umatku, bukan banjir, bukan miskin, bukan papa kedana, tapi ialah syirik kepada Allah. Dan kata Nabi, aku tak bermaksud syirik ialah sembah patung, sembah matahari, sembah bulan. Itu umat aku tak akan buat. Tak ada orang Islam sembah patung. Betul tak? Tak ada orang Islam sembah matahari. Jadi yang tu Nabi tak bimbang, sebab tak akan berlaku. Yang Nabi bimbang apa dia? Apa dia? A'malan li ghairillah, iaitu beramal bukan kerana Allah. Beramal bukan kerana Allah. Kita beli tanah sebab apa? Sebab tempat ni cantik. Itu boleh jadi syirik tu. Tak boleh. Buat apa saja mesti kerana Allah. Beli tanah pun kerana Allah. Kenapa beli tanah di sini? Sebab supaya aku dapat beribadat kepada Allah. Tak boleh sedikit pun kita buat apa saja kerana nafsu ataupun kerana manusia. Kenapa? Sebab kita hamba Allah. Kita hamba Allah. Bila hamba Allah kena buat apa saja semata-mata kerana Allah. Saya bagi contohlah. Macam pembantu kita kan, kalau kita ada pembantu ataupun bibi, dia bekerja dengan kita, tapi tengah-tengah tu dia buat bisnes sendiri di rumah kita. Kita setuju tak? Tak setuju. Sebab apa? Sebab dia bekerja dengan kita kan. Bila dia bekerja dengan kita, kita yang bayar gaji, dia mesti bekerja untuk kita sahaja. Betul tak? Kita tak setuju, bahkan kita marah. Maka begitu juga kita adalah hamba Allah. Allah ciptakan semua ni untuk kita, dan Allah cipta kita untuk Allah. Maka jangan lupa, kita untuk Allah, bukan kita untuk dunia. Sekarang hidup kita untuk Allah ke untuk dunia? Untuk dunia kan?
Saya bagi contoh lah. Sejak banjir dah sebulan kan. Sejak banjir sebulan, berapa orang yang baca Al-Quran setiap hari? Angkat tangan. Okey, berapa orang yang baca Al-Quran sejak banjir 2 hari sekali dia baca? Okey, siapa yang baca Al-Quran sejak banjir seminggu sekali? Okey, siapa yang baca Al-Quran sejak banjir ni sebulan sekali dia baca? Okey, siapa yang makan nasi setiap hari sejak banjir sebulan? Subhanallah. Subhanallah. Kita makan rezeki Allah tapi tak baca ayat Allah, tak dengar perintah Allah, tak faham arahan Allah. Patut tak? Kita ambil duit bapak kita, kita lawan dia, patut tak? Sebab tu Tuhan sebut dalam Al-Quran, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Siapa yang berpaling daripada ajaran aku, maka pastilah baginya kehidupan yang sempit. Bila ditanya oleh salafus salih, apa maksud kehidupan yang sempit? Sebab ramai orang yang tak ikut perintah Allah hidup kenang, hidup senang, hidup mewah. Di mana kehidupan sempit? Maka jawab salafus salih, kehidupan sempit ialah dadanya jadi sempit. Hidupnya susah, hidupnya risau, hidupnya sentiasa takut. Sebab apa? Sebab dia berpaling daripada ajaran Allah. Subhanallah. Macam mana berpaling? Saya bagi contoh. Ulama bagi contoh orang yang berpaling daripada ajaran Allah. Allah kata apa? Allah kata apa? Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat. Allah mencela pengumpat. Dia mengumpat juga, itu berpaling daripada ajaran Al-Quran. Maka Allah kata hidupnya akan menderita. Hidup menderita ni bukan makna banjir, bukan makna hilang rumah. Kadang-kadang rumah tak ada tapi dia beriman, dia hidup bahagia. Saya nak bagi contoh kan. Ada seorang wanita di zaman Rasulullah, kata Abdullah bin Abbas, dia adalah ahli syurga. Dia adalah ahli syurga. Maka kata Abdullah bin Abbas, wanita ni ada penyakit. Penyakit apa? Sawan, ataupun penyakit gila. Gila apa? Gila babi ya. Mudah pula sebut babi ya. Okey, bila penyakit ini menyerang wanita ni, dia tak sedar. Bila dia tak sedar, terbuka auratnya. Bila terbuka aurat, dia rasa takut kepada azab Allah. Maka dia pun jumpa Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, aku ditimpa penyakit sawan ataupun tak sedar diri, dan aurat aku terbuka. Tengok. Dia bukan takut pada penyakit tu, dia takut pada apa? Aurat terbuka, dosa. Maka dia minta pada Rasulullah, dia minta rawatan. Apa dia? Wahai Rasulullah, tolonglah berdoa kepada Allah supaya Allah hilangkan penyakit ini, supaya aurat aku tidak terbuka. Nampak tak? Dia bukan takut pada penyakit. Penyakit tak berdosa. Kita penyakit kecil manis, berdosa tak? Kita buka aurat, berdosa tak? Saya nak tanya muslimat ni, mana lebih takut? Buka aurat ke penyakit kecil manis? Muslimat, saya nak tanya ni, mana lebih takut? Penyakit kecil manis ke buka aurat? Kuat sikit. Buka aurat. Tu nampak aurat tu? Subhanallah. Kan? Penyakit kecil manis berdosa tak? Tak, bukan dosa. Bahkan dengan sebab penyakit itu, kalau kita sabar, Allah bagi apa? Pahala. Pahala yang besar, bukan pahala salat, bukan pahala puasa, bukan pahala salat malam. Bukan. Pahala yang paling besar, yang tidak ada had, ialah pahala sabar. Nampak tak? Ini bukan semua orang yang salat sabar. Sebab tu Tuhan bagi berita gembira khas untuk orang yang sabar sahaja. Wa basyiris sabirin. Berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Tak ada ayat
bagilah berita gembira kepada orang yang solat. Tak ada. Carilah dalam Quran. Sebab apa? Bukan semua orang yang solat sabar. Tidak ada berita gembira untuk orang yang solat malam. Wa basyiri al-muqimina as-salah, orang yang mendirikan solat malam. Tidak ada. Sebab bukan semua orang solat malam dia sabar. Tetapi yang ada ialah wa basyiris sabirin, berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Kenapa ni? Bila dia sabar, pasti dia solat. Bila dia sabar, pasti dia puasa. Kalau dia tak puasa, dia tak solat, bermakna dia tak sabar. Nampak tak? Jadi pahala yang besar, pahala apa? Orang yang sabar. Jadi sebab tu saya kata, kalau Allah bagi musibah pada kita, sebenarnya Allah nak bagi pahala. Pahala apa ni? Pahala yang tidak ada had. Allah sebut dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah menyempurnakan ganjaran pahala kepada orang yang sabar bighairi hisab, tanpa hisab. Apa makna tanpa hisab? Kalau sedekah, kita sedekah satu dapat berapa? 10 hingga 700 kan? Kalau sedekah, ramai orang datang sedekah sekarang kan, beras, gandum, kemah, tapi dia dapat berapa tu? Antara 10 hingga 700. Itu kalau ikhlas. Tapi kalau dia sabar, pahala sabar datang kat sini, dia datang juga. Susah dia datang juga. Jauh dia datang juga. Panas dia datang juga. Mana lebih besar? Pahala dia sedekah dengan pahala dia sabar. Subhanallah, pahala sabar. Tapi ramai orang sedekah tak sabar. Susahnya jalan, penatnya, letihnya, ya Allah ruginya. Jadi pahala sabar lagi besar. Sebab itulah bila Allah sayang pada seorang hamba, Allah bagi ujian. Untuk apa ni? Untuk melihat siapa yang sabar, siapa yang tak sabar. Daripada situlah Allah dapat tahu siapa yang benar-benar ikhlas beriman kepada Allah. Okey, boleh Jadi saya nak habiskan kisah ni. Apa berlaku selepas itu? Setelah penghuni kebun ni, tuan punya kebun tengok kebunnya terbakar hangus, maka katanya qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Ada orang yang di kalangan tuan punya kebun yang beriman. Dia kata apa? Kan aku dah cakap pada kamu, kalaulah kamu dulu berzikir pada Allah, bertasbih kepada Allah, Allah tak akan binasakan kebun kita. Nampak tak? Itu penyakit juga apa dia? Lupa pada Allah. Lupa pada Allah. Kita kadang-kadang susah nak sebut zikir pada Allah. Betul tak? Kalau tak ada zikir lepas solat, mungkin kita tak berzikir. Sedangkan banyak zikir-zikir yang Nabi ajar, sama ada zikir pagi ataupun petang, ataupun zikir dalam semua keadaan. Ketika hujan turun, ada tak zikir? Ada. Ketika petir, ada tak zikir? Ada. Ketika selepas pakai baju, ada tak doa? Ada. Ni pakcik makcik ni, hari ni pakai baju, baca doa tak? Baca doa tak? Tak. Masa nak makan baca doa tak? Tak juga. Tu penyakit tu. Sebab apa? Orang beriman ialah allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang beriman sentiasa berzikir pada Allah, sentiasa ingat pada Allah dalam keadaan dia berdiri, duduk dan baring. Dan Rasulullah SAW yazkurullah fi kulli ahyanihi. Nabi sentiasa berzikir dan ingat kepada Allah dalam semua keadaan. Berdiri, baring, berjalan, berperang, naik kuda, naik unta, semua Nabi ingat pada Allah. Itulah ciri-ciri orang yang beriman. Bila kita lalai, Allah turunkan musibah. Untuk apa? Untuk apa? La'allahum yarji'un. Moga-moga kita balik kepada Allah. Okey? Kemudian kata penghuni kebun ni lagi, qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Rawatan berkesan. Sebab itulah musibah makna dia tepat. Maka kata tuan punya kebun, subhana rabbina, maha suci Tuhan kami, sesungguhnya kami kunna zalimin, dulu kami zalim. Dulu kami zalim pada diri sendiri. Apa dia? Pertama, syirik pada Allah, tidak sebut insya-Allah. Yang kedua, bakhil, kedekut. Dan yang ketiga apa tadi? Lalai. Lupa pada Allah. Bila kaya, bila sedang tak berzikir pada Allah. Bila dah kaya, bila senang
solat lambat. Bila kaya, bila senang tak tutup aurat. Maaf saya cakapkan, saya berjalan dah, ini rombongan kami ni dinamakan Ghulamud Dakwah. Dia ambil sempurna nama budak yang Nabi sebut dalam satu hadis yang sahih. Budak ni kerja dia berdakwah aja sehinggalah dia mati. Dan akhirnya kesan dakwah budak ni, kebanyakan rakyat ketika itu beriman kepada Allah. Okey, sekarang buku sedang diedarkan. Ada 3 buku kita bagi secara percuma. Pertama, buku tentang musibah. Musibah adalah nikmat kerana ia rawatan ilahi. Saya sebut di situ apa makna musibah, apa tujuan musibah, apa hikmah daripada musibah. Dan saya sebut juga di hujung buku tu zikir-zikir, doa-doa yang sepatut kita baca bila kita ditimpa musibah. Nabi SAW bila melawat seorang sahabat meninggal yang bernama Abu Salamah, maka Nabi ajar satu doa kepada isterinya, iaitu Ummu Salamah. Doa ni patut dibaca bila kita ditimpa musibah. Apa doanya? Pertama kita baca inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Nabi ajar Ummu Salamah baca doa ni. Apa doa dia? Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berilah ganjaran pahala dalam musibahku ini. Dan wa akhlufli, ataupun wa akhlufli khairan minha, dan gantilah musibah ini dengan yang lebih baik daripadanya. Boleh? Apa zikir yang Nabi ajar pada Ummu Salamah yang baru kematian suami? Kematian suami adalah musibah. Hilang rumah, musibah juga. Tapi suami hilang, lagi besar musibahnya. Maka Nabi pun ajar doa ni, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berilah ganjaran pahala dalam musibah. Dengan musibah ini aku sabar, jadikan dia sebagai pahala untukku. Dan yang kedua, gantilah musibah ini dengan yang lebih baik. Maka Ummu Salamah pun baca doa ni. Dan akhirnya Allah makbulkan doa Ummu Salamah. Apa dia? Allah gantikan suami Ummu Salamah dengan yang lebih baik. Siapa? Subhanallah. Allah makbul tak doa? Yang meninggal kepada Abu Salamah, itu pun Ummu Salamah bila dia baca doa dia rasa macam tak percaya. Kenapa? Dia yakin suami dia adalah yang dah terbaik. Tiba-tiba Nabi ajar doa, gantilah dengan yang lebih baik daripada suami. Dia terfikir, siapa suami yang lebih baik daripada suami aku? Tak ada. Biasalah isteri kan, dia rasa suami dia yang paling baik. Tapi oleh kerana dia itu adalah datang daripada Rasulullah, dia percaya, dia pun baca doa. Dan akhirnya Rasulullah masuk meminangnya. Dan akhirnya Ummu Salamah menjadi isteri Rasulullah. Betul tak? Rasulullah adalah lebih baik daripada bekas suaminya. Betul tak? Tengok, kita bila ditimpa musibah, kita baca tak doa ni? Tak baca? Dalam buku saya tu di belakang sekali, cuba buka buku musibah belakang sekali tu. Saya tulis di belakang sekali. Belakang sekali, kulit belakang. Ada kan? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian baca Allahumma ajurni fi musibati wa akhlufli khairan minha. Bacalah dan yakin. Doa ni syarat dia kena yakin. Kalau tak yakin, Allah tak akan bagi. Walaupun kita yakin 99%, ada 0.1% tak yakin, Allah tak akan makbulkan. Syarat doa diterima mesti yakin 100%. Boleh? Percayalah bila kita baca doa ni Allah akan ganti. Tengoklah, mungkin satu hari rumah kita akan datang lebih besar daripada rumah kita yang hanyut. Mungkin satu hari kereta kita yang hanyut, yang rosak tu
akan diganti dengan lebih baik. Wallahu alam. Boleh? Kata nak rumah lebih baik? Nak tak rumah yang lebih baik? Oh, tak nak. Macam tak nak aja. Bila kita tak baca doa ni, apa makna? Kita tak yakin. Sebab yang suruh baca doa ni ialah Nabi. Itu menunjukkan bila kita jarang berdoa, jarang berzikir, kita ada penyakit. Penyakit apa? Lalai. Dan Tuhan dah sebut tadi, siapa yang berpaling daripada mengingati aku, maka hidupnya susah, hidupnya sempit, hidupnya tidak senang. Percayalah, itu adalah janji Allah. Dan sebaliknya Allah sebut dalam ayat lain, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Siapa yang beramal soleh ikhlas kerana Allah, sama ada lelaki ataupun wanita, dan dia beriman kepada Allah, maka pasti kami akan beri kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik di sini bukan kaya, bukan mewah, bukan senang, bukan ada rumah, tapi hidupnya sentiasa dirahmati Allah. Sebagai contoh, Ashabul Kahfi, penghuni gua. Penghuni gua ada rumah tak? Ada rumah? Tak ada rumah. Ada astro tak? Tak ada. Saya masuk kat sini, ada rumah, satu rumah 3 astro. Ada rumah yang sengit, astro tegak. Nampak. Sebab saya datang siang hari, kalau malam saya tak nampak. Subhanallah. Saya pun heran, saya pergi banyak tempat. Ini misi yang ketiga. Saya tengok banyak rumah yang sengit tapi astro tak sengit. Saya pun tak tahu sebab apa. Ada rumah yang nak runtuh, ada astro juga. Rumah saya tak ada astro. Saya tak tahu itu penyakit ke nikmat, kan? Sebab tu lepas banjir sebulan, ramai tak baca Quran tapi tiap-tiap hari tengok TV. Itu penyakit tu. Cintakan dunia sampai tinggal kata-kata Allah. Kuat sangat TV berdoa tu. Itu orang kemubu cakap, bukan saya. Penyakit tu disahkan oleh orang kemubu sendiri. Alhamdulillah. Saya rasa seronok. Sebab apa? Sebab orang sini dah tahu penyakit. Seronok saya, InsyaAllah. Saya biasa semua tempat saya pergi hari ini tempat yang ketiga. Saya akan bagi Quran terjemahan. Tapi sebab saya tengok bilangan ramai, Quran pun tak cukup, Quran terjemahan. Saya nak tanya, semua jemaah ni, siapa rumah dia ada Quran terjemahan? Cuba angkat tangan. Quran terjemahan. Tak, orang kemubu, orang sehalam jangan angkat tangan. Anyuk air. Misi saya pertama, saya pergi ceramah di Masjid Tanah Merah. Saya kata penyakit paling besar ialah berpaling daripada Al-Quran, berpaling daripada ajaran Al-Quran. Apa maksud berpaling? Tak baca. Tak baca. Tuhan kata pada Al-Quran, Tuhan kata apa? Wa qala rabbi. Tuhan rakamkan cerita bagaimana Nabi mengadu pada Allah di hari akhirat besok. Wa qala rabbi. Tuhan berkata bahawa Nabi berkata, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhazu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaum aku, umat aku menjadikan Al-Quran ini mahjura. Apa dia mahjura? Barang yang ditinggalkan. Subhanallah. Nabi mengadu pada Allah di akhirat besok, ya Tuhan, hamba-hamba engkau telah meninggalkan Al-Quran. Dan kata Ibn Qayyim, maksud meninggal Al-Quran ialah pertama, dia tak baca langsung. Yang kedua, dia baca tapi tak faham. Penyakit. Yang ketiga, dia baca, dia faham tapi tak ikut, tak amal. Semua penyakit. Sampai Nabi mengadu kepada Allah, menunjukkan penyakit itu sangat-sangat bahaya. TV, lakonan manusia, kita tengok, kita faham. Filem P.Ramlee, lakonan manusia, kita tengok berkali-kali sampai kita ingat ayat P.Ramlee. Apa dah ayat P.Ramlee? Turkistan, Gohek Gostan, ingat tak ayat tu? Subhanallah. Tapi kalau dalam Al-Quran kita baca tak tahu makna. Subhanallah.
kata-kata Tuhan pencipta kita, pemilik kita, pengurus kita, pemberi rezeki, kita tak faham. Itu satu penyakit besar. Sebab itulah mana-mana tempat saya pergi, saya akan bagi Quran terjemahan. Saya bagi Quran terjemahan. InsyaAllah saya datang ni, saya bawa 500 lebih Quran terjemahan. Kita perlukan kemah, kita perlukan beras, kita perlukan makanan, kita perlukan pakaian, tapi kita lebih memerlukan Quran. Sebab Quran adalah jambatan kita ke syurga. Pakaian untuk lindungi badan kita sementara je. Makanan untuk menyihatkan badan kita sementara je. Kemah untuk melindungi kita daripada panas sementara je. Tapi Quran akan pandu kita sampai ke syurga, dan Quran akan selamatkan kita daripada neraka yang kekal abadi. Bacalah Quran. InsyaAllah saya akan datang sekali lagi, dan berapa ramai penduduk sini saya akan bagi seorang satu, insyaAllah. Sebab saya bawa tadi 500. Kalau ada 100 tak? Mana saya tak tahu yang orang Kemubu di sini yang ada sekarang, ada tak 100 orang? Ini campur sukarelawan kan? Ada 100 orang? Ada? Okey, kalau ada saya rasa cukup. Boleh tak siapa ni? Masuk orang tu semua sorak. Sebab dalam dia yang dah. Ya. Satu rumah, satu Quran terjemahan. Semua rumah ada tak TV? Ada. Semua rumah ada tak Astro? Ada. Rumah pak cik tak ada, tapi tengok TV lah. InsyaAllah. Jadi mana tim kita boleh ambil Quran 100, dan satu rumah bagi satu. Tolonglah baca. Cuti sekejap tengok TV ya. Cuti sekejap tengok TV. Sebab kita tahu tak bila kita mati? Tahu tak? Kita tak tahu. Minggu lepas saya solat jenazah pada student saya. Dia penyakit kanser, 2-3 kali dia sempat masuk kelas saya, tak boleh masuk sebab sakit, dan akhirnya minggu lepas dia meninggal. Saya solat jenazah. Cuba bayangkan kita duduk tempat dia, kita akan diusung masuk dalam kawasan kubur, kemudian masuk dalam kubur, kemudian dikambus, kemudian ditinggalkan. Ketika itu bukan setakat rumah kita hilang, semuanya hilang, anak, isteri, kereta, dan ketika itu tak ada seorang pun peduli pada kita dalam kubur. Betul tak? Ada tak orang Kuala Lumpur pergi hantar Quran lagi masa tu? Ada tak orang Kuala Lumpur pergi hantar kemah? Tak ada. Tak ada siapa peduli. Saya nak tanya, musibah dalam kubur dengan musibah banjir, mana lebih teruk? Kubur. Maka bersedialah untuk kematian lebih daripada bersedia untuk kehidupan dunia. Nabi kata orang yang paling cerdik ialah orang yang paling banyak ingat mati dan paling baik persiapannya untuk mati. Marilah kita sama-sama ambil pengajaran muhasabah diri, iaitu persiapan untuk mati lebih penting daripada persiapan untuk hidup. Ramai orang kemas rumah tapi sampai solat lewat, ya Allah, musibah. Ramai orang duk baiki rumah sampai tak solat, musibah. Ramai orang cuci rumah, buang lumpur tapi buka aurat, makna lumpur dalam hatinya lebih bahaya daripada lumpur dalam rumahnya. Itu penyakit. Sebab itu Allah datang musibah nak rawat, tapi ramainya tak sedar, tak tahu penyakit. Saya harap selepas hari ini kita sedar penyakit kita. Dan saya nak sebut juga, kadang-kadang sukarelawan. Saya terik yang kedua 2 minggu lepas, saya pergi kuliah subuh di Masjid Jelawang. Masjid Jelawang, kuliah subuh 2 minggu lepas. Bila saya nak bagi kuliah subuh, saya nak solat subuh, saya tengok ada beberapa sukarelawan tidur di luar masjid tak solat. Kita nak tolong apa orang kalau kita sendiri tak selamat? Subhanallah. Kalau dah tinggal solat, Nabi kata apa? Perbezaan antara kita dengan orang kafir ialah tinggal solat. Kalau kita dah dalam bahaya, macam mana kita nak selamatkan orang? Jangan jadi seperti ibarat lilin. Kita memberi cahaya pada orang tapi kita sendiri terbakar. Jangan. Jadi sukarelawan pun sama. Kadang-kadang kita bantu cuci rumah orang, kita buka aurat. Jangan.
Kadang-kadang kita tutup aurat, tapi bila tengok tuan rumah buka aurat, kita tak tegur. Itu pun salah. Sebab Nabi kata bila lihat kemungkaran maka tegurlah. Siapa ni? Alifan, boleh bagi satu. Alfian, boleh bagi satu. Tengok istimewa Quran ni. Boleh buka ni. Ada cover dia, Quran terjemahan. Harga dia mahal ni. Sebab tu saya kata saya bawa yang paling mahal daripada orang lain bawa. Harga dia saya tak payah sebutlah. Nilai dia bukan terletak pada harga. Nilai dia ialah bila kita baca, kita faham. Di mana tempat saya pergi hari ini, saya bagi seorang satu ni. Bacalah, inilah penyelamat kita. Nabi kata iqra'u al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran kerana ia pada hari kiamat akan menjadi syafi'an, pemberi syafaat, pembantu kita di akhirat besok. Dalam kubur dia akan bantu kita, di pada mahsyar akan bantu, di titan sirat akan bantu, sehinggalah kita betul-betul masuk syurga. Barulah dia lepas. Bacalah Quran terjemahan. Jadi ini 100 ke? 100 okey. Saya serah pada SEO masjid, bagi satu keluarga, satu rumah. Kalau tak cukup, insya-Allah saya akan datang trip yang keempat, insya-Allah. Okey, saya rasa cukup setakat ni. Tazkirah, peringatan, semoga baik untuk diri saya dan baik untuk semua. Dan sebelum tu saya nak simpulkan apa yang kita dengar pada hari ini. Pertama sekali, musibah adalah rawatan Allah. Ingatlah, sebagaimana doktor terpaksa potong kaki pesakit sebab nak selamatkan kehidupan, maka begitu juga Allah bagi musibah yang besar untuk selamatkan diri kita daripada musibah lebih besar, iaitu mungkin syirik kepada Allah. Yang kedua, Allah bagi musibah supaya kita dapat pahala lebih besar daripada pahala solat, iaitu bila kita bersabar dalam menghadapi ujian, maka pahala kita jauh lebih besar daripada pahala solat, lebih besar daripada pahala sedekah. Yang ketiga, bila ditimpa musibah jangan lupa Allah. Bila kita sentiasa ingat pada Allah, sentiasa berzikir pada Allah, dan sentiasa baca Al-Quran, insya-Allah musibah akan menjadi ringan. Bahkan kita rasa bila kita hadapi musibah dengan bersama Allah, dengan kesabaran, kita rasa musibah itu adalah manis. Sebab Allah sedang memberi pahala yang berlipat kali ganda kepada kita. Saya rasa cukup setakat ni. Ada soalan tak? Tak ada? Kalau tak ada, semoga apa yang saya sampaikan memberi manfaat kepada semua, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik daripada diri saya. Dan saya minta maaf sekiranya ada terkesar bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antat tawwabur rahim. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.